Hello. Okay guys, hello. So, suka tonton video-video Zai stream di YouTube, tapi sayangnya data tak cukup. Terpaksa catu data hanya sebab nak tengok video-video dari Zai stream untuk keesokan harinya. So, tak perlu risau. Sekarang ni RM10 je korang dah boleh dapat SIM card yang mana 89GB data. Okay, 89GB data macam mana? Khas untuk kegunaan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix. 64GB. Banyak betul. 64GB untuk YouTube saja. Valid 32 hari. Prepaid, bukan postpaid. So, tak ada nak cakap banyak lah. Kepada yang nak, link ada di description dan juga komen yang paling atas. Assalamualaikum dan hello Zai Stream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zahra Asmawi aka Bro Zais, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So topik kita kali ini nak kata heavy sangat tak, ianya agak santai tapi a bit technical berbanding daripada video-video yang sebelumnya. Sebab apa, hari ini saya akan cakap pasal seandai kata Yamaha LC135 anda menggunakan ataupun anda attachkan sistem VVA pada bahagian head, performance akan lebih mantap. So, untuk melengkapkan apa yang saya nak ceritakan kejap lagi, saya dah sertakan dekat sini lebih kurang 4 diagram yang mana saya akan terangkan satu persatu bagaimana sistem VVA akan menambah baik performance LC135 anda. So, andai katalah LC135 anda mempunyai saiz piston bersaiz 65mm, so that's mean korang akan mendapatkan performance yang lebih baik dengan sistem VVA. Sebab apa? Banjaran kuasa adalah lebih baik, nilai torque, compression tidak dibazirkan. So sebelum kita go through lebih lanjut, why not kita further satu persatu. So pada diagram yang pertama ini menunjukkan the whole system pada bahagian engine, block dengan head, yang mana ini adalah piston, ini connecting rod dan di atas tu adalah sistem head. Yang mana sistem head kalau kita tengok, ini adalah camshaft, yang color merah itu adalah rocker arm yang akan menekan injap ataupun valve untuk intake dan juga exhaust port mixture. So mixture akan masuk daripada sini, terus apabila valve dibukakan, ia akan masuk ke dalam kebut pembakaran. Combustion berlaku, ia akan keluar melalui exhaust port. So sistem VVA dia akan ada second rocker arm yang mana color biru yang saya dah letakkan dekat bahagian belakang. Itu adalah second rocker arm. Okay, so menceritakan macam mana fungsi second rocker arm yang akan berfungsi pada Yamaha LC135 anda, kita go through kepada camshaft. So ini adalah camshaft yang mana, okay, ini camshaft daripada sudut sisi ataupun sudut tepi, yang mana ini adalah cam profile pada low RPM. Okey, ianya tak sama macam kebanyakan camshaft LC135 yang biasa, yang mana camshaft 135 LC yang biasa dia akan ada profile untuk intake dan juga bahagian keluar exhaust port. Okey, dua saja. Tapi untuk head yang menggunakan sistem VVA, dia ada 3 bahagian. Okey, yang mana ini adalah intake, cam profile untuk intake pada low RPM. Low RPM saya dah mention dekat sini, low RPM. So yang ini pula, yang color merah ini adalah pada high RPM. Ianya telah diagihkan kepada 2 bahagian, dan ini exhaust punya inilah, orang kata exhaust punya profile, yang mana kita tak akan cerita pasal exhaust profile, kita akan cerita pada bahagian intake. Ini low, ini high. So basicnya ini adalah sistem yang mana telah diguna pakai pada motosikal perlumbaan MotoGP Yamaha M1. Okey. So, saya pada mulanya agak terkejut bagaimana sistem ini telah diadaptasi pada sistem superbike iaitu Yamaha R1, dan tak sangka ianya diadaptasikan kepada motosikal bersaiz kecil iaitu Yamaha NMAX, Yamaha R15 dan juga Yamaha NVX. So basicnya kalau kita nak attach pada sistem LC135, of course lah
sistem R15 ataupun NVX boleh diguna pakai sebab apa? Silinder masih lagi sama dan seseran tak jauh beza. So custom made tak terlalu banyak lah. Okay, so ini intake untuk low, ini intake untuk high profile. Yang mana yang ini cam pada profile yang low ni akan berfungsi pada RPM 6000 ke bawah. Ini base pada cerita Yamaha NMAX. Dan juga pada profile yang tinggi, high profile, ianya akan berputar, akan digunakan pada RPM 6000 ke atas. Ok, so kita tengok pada bahagian rocker arm. So kalau bercakap pasal camshaft saja, camshaft takkan berfungsi seandainya rocker arm tak ada. Ok, so ini adalah rocker arm yang pertama dan ini adalah secondary rocker arm. Yang mana secondary rocker arm berfungsi sebagai rocker arm yang akan menekan valve pada high RPM. Ok, ini adalah rocker arm yang biasa digunakan. Ok, so kisahnya bermula apabila enjin berputar pada low RPM. 1000 RPM membawa ke 5000 RPM. So basicnya kalau kita buat potting yang berlebihan pada bahagian valve, apa yang akan terjadi adalah enjin akan dapat berputar pada RPM yang tinggi, tenaganya sedap, tapi sayangnya dia akan kehilangan power band pada low RPM, yang mana torque-nya agak kurang. Sebab apa? Compression telah pun jatuh. Okey, sebab apa? Size valve telah pun jadi besar, hanya sesuai untuk top speed, untuk kegunaan high RPM saja. Low RPM performance akan tak sedap. So adanya sistem VVA ni, power band akan dapat dikekalkan, yang mana pada low RPM still lagi performance cantik. Pada high RPM engine support. Sebab apa? Camshaft yang ada dua profil intake ini akan disupport oleh rocker arm, yang mana pada putaran 6000 RPM camshaft yang ini akan berputar dan akan menyentuh rocker arm yang pertama, rocker arm yang low RPM. So rocker arm low RPM ni of course lah profil dia agak rendah. So profil yang agak rendah ni dia akan menekan valve untuk bukaan intake dan juga penutupan intake. Okey, so itu yang pertama. Tapi sekiranya enjin telah pun berputar pada RPM yang lebih tinggi, RPM yang lebih tinggi iaitu 6000 RPM ke atas. Ini berdasarkan Yamaha NMAX. So rocker arm kedua akan berfungsi. Tapi persoalannya macam mana rocker arm kedua ni akan berfungsi sebenarnya? Dekat sini akan adalah satu fungsi tambahan iaitu solenoid. Yang mana solenoid ni telah pun disetkan pada RPM bacaan enjin 6000 RPM ke atas. Solenoid ni akan berfungsi. So bagaimana solenoid ni berfungsi? Saya tunjukkan. Pada 5900 RPM, rocker arm yang pertama digunakan untuk menekan valve dengan profil camshaft yang rendah. So pada kemasukan 6100 RPM, rocker arm yang pertama ni akan dilockkan dengan rocker arm yang kedua. Dengan cara solenoid akan lock. Dia akan gerakkan satu lock masuk ke rocker arm yang ada pada ni lah, rocker arm yang kedua. So ianya akan terus masuk ke rocker arm yang pertama. So basicnya setiap pergerakan pada camshaft dia tak lagi depend pada rocker arm yang pertama, yang mana dia punya cam profile rendah, tapi ianya akan depend pada high RPM punya rocker arm, iaitu rocker arm yang kedua. Sebab apa? Kalau sebelum ni pada 6000 RPM ke bawah, rocker arm, kedua-dua rocker arm ni berfungsi, tapi rocker arm yang high RPM ni dia hanya bergerak tanpa touch valve, tak ada touch valve. Tapi pada RPM 6000 ke atas, rocker arm yang high RPM telah pun dilockkan dengan rocker arm yang low RPM. So pergerakan pada high RPM punya rocker arm tak jadi lagi kosong, ianya telah pun attach pada rocker arm yang pertama. So rocker arm yang pertama ni akan bergerak seiring ketinggian profil yang ada pada rocker arm kedua. So basicnya valve akan turun lebih banyak ke bawah ataupun mungkin lebih lama ke bawah.
So bergantung pada cam profile, sama ada dia punya duration lebih panjang ataupun tahap kedalaman valve lebih dalam. So itu bergantung pada valve lah. Basicnya VVA punya sistem boleh custom made mengikut spek yang kita nak. So boleh dikatakan juga sistem VVA ni dia bertindak seolah-olah power valve yang ada pada motosikal dua lejang. So menarik betul. Okay, so apabila rocker arm yang pertama telah pun lock pada rocker arm yang kedua, apa yang telah terjadi adalah perubahan kepada cam profile curve. Ini adalah curve untuk cam profile yang ini, yang mana rocker arm pertama bekerja. Tapi apabila rocker arm yang kedua pada high RPM dah pun di-lockkan dia bekerja, dia akan duduk pada bahagian sini, yang mana kita akan nampak perbezaan in term of ketinggian curve sendiri. Ada perbezaan. Ini yang pertama, ini yang kedua. So perbezaan inilah yang sebenarnya menjadikan jumlah apa? Jumlah mixture yang masuk ke dalam kebuk pembakaran lebih besar. Okey, so apabila kebuk pembakaran mixture yang masuk lebih besar, of course jumlah explosion yang berlaku adalah lebih besar. So apabila jumlah explosion yang berlaku adalah lebih besar, ianya akan menghasilkan force yang kuat untuk menekan piston ke bawah, dan of course akan menggerakkan crankshaft dengan lebih laju. So momentum crankshaft akan lebih tinggi. So dah jadi macam tu, of course lah tenaga akan diagihkan kepada sistem transmission daripada primary gear masuk ke transmission sampailah ke final gear drive. Sprocket ratio. Okay, so dekat situ kita nampak macam mana sistem VVA memberikan impact yang sangat baik pada enjin motosikal. So LC135 tak ada sistem VVA. So kalau nak pasang, kita kena fikir banyak benda lah kena buat. Of course lah pada bahagian ECU kita kena convert lah daripada CDI. Lepas tu bahagian head kita kena attachkan head yang baru lah, NVX 155 pada LC135. Piston pun kita kena sesuaikan dengan saiz head itu sendiri, iaitu bersaiz 155. So kalau korang dah pakai blok bersaiz 65 ke atas, sesuaikan dengan spek yang sedia ada. So dengan adanya sistem VVA ni, apa yang boleh saya katakan, banjaran kuasa adalah lebih lebar, yang mana curve, kalau kita dynokan enjin tersebut, horsepower ataupun power band pada low RPM kekal cantik, dalam masa yang sama curve ataupun power band pada high RPM juga kekal cantik. So ianya balance. Tak adalah macam sebelum ni, kalau kita nakkan top speed kita terpaksa korbankan pickup. So kalau kita nakkan pickup, kita terpaksa lupakan high RPM top speed. So inilah dia kelebihan VVA. Kalau anda tanya saya, ia boleh dianggap sebagai sistem YPVS yang diwujudkan pada motosikal 4 lejang. So sekian daripada saya untuk video kali ni, simple je. So saya nakkan kalau boleh feedback daripada anda, adakah anda faham dengan penerangan saya, macam mana dengan diagram yang saya dah letakkan. So kalau anda faham dan mungkin anda ada idea-idea tambahan yang anda nak bagi tahu, boleh sharekan di ruang komen, saya berminat untuk membacanya. Okey, so sekian daripada saya, Zairul Asmawi aka Bro Zai Stream. Bye bye.